Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua rakyat Malaysia yang ketika mana pada saat ini sedang menjalani perintah kawalan pergerakan. Terlebih dahulu aku nak ucapkan terima kasih banyak kepada warga YouTube lah ataupun siapa saja rakyat Malaysia yang sudi singgah kat channel Aus Skywalker ni. Dan aku harap korang dapat memberi sokongan kepada channel aku ni dengan menekan like pada video-video yang aku hasilkan dan tekan subscribe pada channel ni, dan jangan lupa tekan tombol loceng supaya korang semua tak terlepas daripada video-video terbaru ataupun perkongsian-perkongsian terkini yang aku akan sentiasa update di dalam channel ni. Okey. Hari ni hari pertama Perintah Kawalan Keselamatan, Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan hari pertama. So kalau ikutkan apa yang diminta ataupun diarahkan, semua rakyat Malaysia diminta menghadkan pergerakan. Dengan kata mudahnya, kena duduk dekat rumah. Senang sikit nak cakap. Kerajaan minta kita sebagai rakyat Malaysia ni untuk duduk di rumah selama 18 hari ni sehingga 31 hari bulan Mac ini, iaitu kira lebih kurang 2 minggu bermula hari ini, dengan tujuan bagi membendung masalah yang ataupun saya kira bala bencana juga ini yang telah melanda negara kita, iaitu penularan wabak COVID-19, yang mana kalau korang semua saya rasa benda ni dah heboh dah. Media sosial, TV, surat khabar dan sebagainya, semuanya menceritakan tentang bahayanya ataupun penularan COVID-19 ni. So, Perintah Kawalan Pergerakan ini adalah bertujuan untuk mengekang ataupun menghalang penularan wabak tersebut daripada terus berlaku dan terus meluas. Dengan kata lain, kerajaan telah mengarahkan Perintah Kawalan Pergerakan ini bagi tujuan untuk melawan ataupun menentang penularan wabak COVID-19 ini. Tapi semua ni tak boleh berjaya sekiranya korang semua tak ikut arahan tu. Apa yang aku faham daripada pembacaan daripada maklumat-maklumat yang telah dikeluarkan oleh kerajaan, satu perintah kawalan pergerakan ni dia tidak seperti lockdown, ataupun bahasa mudahnya bukan fully lockdown. Maknanya seperti dalam keadaan darurat yang mana kita diarahkan untuk perintah berkurung. So, kawalan pergerakan Perintah Kawalan Pergerakan ni sedikit ringan dengan kerajaan masih lagi membenarkan rakyat Malaysia untuk keluar mencari barang-barang keperluan harian, dan kedai-kedai masih diarahkan untuk buka, terutama yang penting-penting. Saya sebut yang penting saja, farmasi, klinik dan kedai runcit lah, untuk ubat-ubatan dan tentunya untuk keperluan harian lah. So kat sini apa yang berlaku pada beberapa 2 hari ataupun sehari sebelum perintah ini berkuat kuasa, keadaan kat Malaysia ni menjadi keadaan saya boleh kira macam sedikit kelang kabut.
terutamanya di kawasan Kedai Runcit dan kawasan-kawasan yang ada kepentingan dengan keperluan setiap rakyat Malaysia ni. Apa yang berlaku? Mereka-mereka yang mempunyai kemampuan yang lebih telah membeli barang-barang keperluan asas ataupun barang-barang keperluan untuk isi rumah mereka secara kalau ditranslatekan secara cemas, dipanggil panic buy. So pembelian tersebut adalah, saya bagi contoh, beras dalam kuantiti yang sangat banyak, gula dalam kuantiti yang sangat banyak, tepung dalam kuantiti, semuanya dalam kuantiti yang sangat banyak, seolah-olah satu-satu individu tersebut ingin membuka sebuah kedai makan ke kedai apa. Akibat daripada tu, bagi rakyat Malaysia yang mungkin kurang berkemampuan, maksud saya di sini yang mungkin kuasa membeli tu kurang, mereka hanya boleh membeli keperluan mengikut keperluan mereka seharian ataupun secara mingguan. Maknanya kalau dia nak beli pun beras kampit je mungkin untuk sebulan ataupun untuk setengah bulan, macam tu, bergantung pada saiz family lah. So apa yang berlaku kat sini, bila yang golongan yang kurang kuasa membeli ni pergi ke kedai untuk mendapatkan barang tersebut, barang semua dah sold out, habis, rak semua kosong, tak ada barang, kebanyakannya lah, terutamanya beras, benda-benda yang macam utama lah, kebanyakannya. Keadaan ni yang menimbulkan sedikit suasana ataupun situasi huru-hara, kelang kabut, kegusaran, kerisauan di kalangan semua rakyat Malaysia. Dan banyak saya baca-baca di dalam media sosial juga mengecam tindakan segelintir individu ataupun rakyat Malaysia yang bertindak sedemikian. Disebabkan tindakan anda ini, rakyat Malaysia lain atau individu lain yang ingin membeli keperluan mereka yang sekadar untuk keperluan mereka menjadi sukar ataupun mungkin tak dapat langsung. Tapi jangan khawatir, sebab kerajaan telah menjamin segala barangan keperluan asas untuk rakyat Malaysia adalah terjamin bekalannya. So please lah, matlamat tujuan kerajaan untuk melakukan perintah kawalan pergerakan ni adalah bagi tujuan untuk mengekang penularan wabak COVID-19 ni. Tapi kalau korang dah cetuskan satu situasi ataupun suasana yang sedikit huru-hara, saya kira itu dah sedikit huru-hara. Bila macam bagi yang siapa yang memang tak ada bekalan sangat di rumah, sebab biasa kehidupan normal setiap hari kita akan beli sikit macam tu. Bila dah nak habis baru kita beli lagi satu. Keadaan tu keadaan normal. So bila dia nak beli lagi barang yang dia nak beli tu seperti biasa, barang tak ada, dia dah mewujudkan suasana yang cemas. Dan hasil daripada benda tu, banyaklah kedai yang diserbu ataupun orang semua berpusu-pusu, berebut-berut untuk mendapatkan barangan-barangan keperluan asas ni. Dan apa yang berlaku? Tiada lagi orang kata distance antara satu individu ke satu individu yang lain yang perlu kita jaga dalam mengekang wabak COVID-19 ni. Itu matlamat utamanya. Tapi bila keadaan ni berlaku, korang dah tak hirau dah. Maknanya korang sanggup bersesak-sesak dekat pasar raya itu, dan korang dah lupa dah dengan apa sebenar matlamat utama yang kerajaan sedang lakukan ni untuk kita juga, untuk rakyat Malaysia, untuk negara Malaysia, untuk negara kita. Untuk isu yang seterusnya adalah berkenaan dengan situasi di mana rakyat Malaysia berpusu-pusu ataupun saya kira tak boleh panggil berebut-rebut, saya rasa berpusu-pusu lah untuk pulang ke kampung halaman atau tempat asal masing-masing.
daripada tempat yang mereka diami sekarang waktu bekerja. Dan keadaan ini menimbulkan satu kesesakan lah, sama ada di jalan raya ataupun di tempat-tempat seperti terminal bas, kapal terbang dan sebagainya lah, tempat-tempat pengangkutan awam. So, dalam masa yang sama juga, semasa perintah kawalan pergerakan ni diumumkan, Ketua Polis Negara juga telah mengumumkan bahawa setiap pergerakan yang merentasi sepadan perlulah mendapat memaklumkan dan mengisi borang untuk sebelum dibenarkan untuk melakukan perjalanan tersebut. Maknanya seolah-olah korang nak pergi antara satu negeri ke satu negeri di dalam Malaysia ni, seolah-olah korang nak pergi ke luar negara. So kena sahkan dulu apa yang korang nak pergi, tempat mana korang nak pergi ni di balai polis. Benda ni bertujuan supaya kita dapat maklumat tau. Kerajaan dapat maklumat. Okey, individu ni bergerak daripada sini ke sini pada bila dan kenapa, kepentingan dia punya sebab utama je kan. Apa yang berlaku, kebanyakan balai polis di terutamanya lah di Selangor, Kuala Lumpur ni dipenuhi oleh rakyat Malaysia lah. Maknanya yang nak pulang ke kampung ke dan sebagainya untuk mendapatkan borang dan mohon untuk melakukan perjalanan rentas negeri itu. So sekali lagi gagal bagi matlamat utama perintah kawalan pergerakan ni adalah untuk mengekang COVID-19. Untuk mengekang COVID-19 ni, kita mesti elakkan berkumpul di tempat ramai. Kita kena hadkan jarak antara satu individu dengan satu individu yang lain supaya tidak terlalu dekat. So isu dengan berebut nak beli barang keperluan asas di kedai runcit ke pasar raya ke dan sebagainya, dengan juga bersesak-sesak untuk mendapatkan borang dan memohon kebenaran merentas negeri itu. Dua situasi ni saya kira telah menggagalkan usaha kerajaan lah, sedikit sebanyak memberi kesan. Saya nak tanya korang semua, korang imagine dalam situasi berkumpul, contohnya di TBS, saya lihat di TBS sangat banyak rakyat Malaysia berkumpul untuk menaiki bas pulang ke kampung halaman masing-masing. Dan satu lagi yang pasal nak mohon kebenaran untuk rentas negeri ni. So dalam ramai-ramai tu, korang tahu ke siapa yang sihat, siapa yang tak sihat dalam tu? Maksud yang tak sihat, kau tak sihat yang tak berbahaya tak apa. Sekarang kita tengah berperang dengan COVID-19. So korang boleh tahu siapa yang ada COVID-19 ni. Korang sendiri tak tahu, aku sendiri pun tak boleh nak tahu siapa yang ada, siapa yang tak ada. So sekiranya dalam ramai-ramai tu ada seorang atau dua orang yang ada, korang boleh bayang tak dalam keadaan bersesak-sesak macam tu, berhimpit-himpit, berpusu-pusu pada satu tempat. Memang penularan ni sangat mudah berlaku dan tersebar. Dan korang pula bergerak ke kampung halaman masing-masing dan menjadi ejen membawa virus tu merebak ke tempat-tempat seluruh pelosok dalam Malaysia ni. Itulah yang berlaku di Itali. Semasa dalam proses perintah kawalan pergerakan, rakyat Itali diinfokan seperti info yang di dalam media sosial ni yang tersebar banyak ni. Saya baca, dia macam tak kisah macam tu lah. Boleh pergi bercuti, boleh balik kampung. Dia anggap ni satu percutian. Dia tak anggap ni satu. Sebenarnya matlamat utama nak mengekang penularan COVID-19 tu. Tapi kalau perkara-perkara asas dalam untuk mengekang COVID-19 tu tidak diambil kira ataupun dipentingkan perkara tu, saya kira benda ni susah untuk berjaya. So, apa akibat bila tak berjaya? Bila tak berjaya, maknanya
peningkatan jumlah yang individu yang dijangkiti itu infected, dan mungkin meningkatkan kadar kematian juga. Bila dah semakin ramai yang kena, so peluang kematian tu lebih tinggi. So itu yang korang semua nak ke? Tujuan kerajaan ataupun pihak polis membuat borang untuk pembunuhan rentas padan tu sebenarnya adalah untuk yang bagi mereka yang benar-benar perlu, benar-benar ada, orang kata, kepentingan yang tahap tertinggi. Maksudnya ada mak bapak nak jaga sakit ke apa, something like that lah. Bukan saja-saja nak balik kampung, duduk kampung lagi syok sikit. Bukan macam tu. Salah konsepnya. Maknanya kalau yang tiada kepentingan, tolonglah stay dekat rumah masing-masing, jaga diri, jaga jarak, dan kalau boleh elakkan tempat-tempat ramai. Sekiranya dalam tempoh berkurung ni pun, bukan tempoh berkurung, tempoh perintah kawalan pergerakan ni, anda ingin membeli tambahan barangan keperluan asas, mungkin ada yang habis, ada yang tak prepare ataupun sebagainya, tak dapat bekalan, korang pergi. Tapi kalau boleh tengoklah kedai-kedai tu, kalau sesak tak payahlah masuk. Sebab kalau pergi dengan tempat yang sesak, walaupun benda tu penting, fail lah benda tu. Cuba cari tempat yang tak sesak. Kena sedikit mencarilah. So aku harap dengan penerangan aku ni dapat membuka minda korang ni, atau menyedarkan korang betapa kepentingan matlamat utama perintah pergerakan terhad ni, yang sedang berlangsung sekarang ni. Kalau korang semua lakukan seperti mana hari pertama ataupun sehari sebelum perintah ini berkuat kuasa, aku kira fail benda ni. Tapi kalau korang dapat beri kerjasama, dapat mengekalkan jarak antara individu ni, dan boleh kekal berada di rumah, keluar hanya untuk urusan yang penting. Contoh nak cari barang keperluan asas ni dah habis, mungkin ada yang dah habis, ayam ke, susu ke, apa ke kan, dan sebagainya, beras ke. So untuk tujuan tu saja, bukan untuk bersia-sia tengok macam ni Malaysia ni, kalau keadaan perintah berkurung ke apa ke, kawalan pergerakan keselamatan ke apa macam tu. So ini bukan masanya. So aku harap matlamat utama perintah kawalan pergerakan ni berjaya. Bermaksud berjaya ni, berjaya menurunkan, merendahkan ataupun melambatkan, orang kata, angka individu yang dijangkiti, dan seterusnya dapat mengurangkan penularan wabak COVID-19. Dan bila perkara ni cepat reda dan cepat berlalu, insya-Allah segala-galanya akan kembali sedia kala. Apa pun semua perlukan kerjasama semua rakyat Malaysia. Kalau saya boleh, kalau aku boleh, korang mesti boleh. Okey, sampai sini sajalah perkongsian aku pada hari ini. Aku harap Malaysia akan berjaya dalam mengharungi wabak ni. Okey, terima kasih kerana sudi singgah di channel Aus Skywalker, dan jangan lupa subscribe channel Aus Skywalker dan tekan like pada video-video yang terdapat di channel ini, dan jangan lupa tekan butang loceng supaya korang semua tak terlepas daripada mendapat info terkini, update terkini daripada channel Aus Skywalker ni. Okey, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bye bye.